Dia dalam keadaan yang dia semakin dia berusia dalam hidup dia, semakin dia rasa tak bernilai lagi dengan dunia. Dunia ni tak ada apa-apa dah dalam hidup dia. Yang dia nampak ialah bila dia menghadap di hadapan Allah, dia akan berjumpa dengan kematian. Bila dia berjumpa dengan kematian, lepas pada itu dia berjumpa dengan Allah, yang menyebabkan dia akan rasa seronok yang amat sangat. Tapi orang yang nampak nikmat dalam kubur tu jauh lebih nikmat daripada dunia, dia tak sabar-sabar untuk mati. Bila sebut saja tentang mati, gembira dia, alhamdulillah kalau aku dapat matilah. Sukanya aku. Kerana apa dia? Kerana dia sentiasa mempersiapkan diri dia untuk nak hidup lepas pada kematian dia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan para sahabat yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada saat yang sebegini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai kelebihan kematian yang sentiasa saya teruskan perbincangan ini di Masjid U10, dan pada setiap petang ataupun setiap petang Isnin ini kita akan cerita tentang mengenai satu kitab yang disebut dengan kitab Ziarah ke Alam Barzah. Dan alhamdulillah dalam perbincangan kita masih lagi cerita tentang mengenai mengapa dianggap kematian itu satu keutamaan ataupun menjadikan satu kelebihan bagi orang mukmin terutamanya. Hidup orang mukmin ini, dia tak nampak hidup di atas dunia ini satu keutamaan ataupun kelebihan. Tetapi kita nampak bahawa dengan kita berlakunya kematian itu, kita akan membawa keuntungan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita jadi untung dalam hidup kita ini? Bila kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Kerana bila kita mati, kita boleh berjumpa dengan kekasih yang kita kasihi. Dalam hidup kita, di antara perkara yang utama dalam hidup kita ialah Allah. Allah ni menjadi keutamaan pada diri kitanya. Yang kedua, untuk kita nak masuk dalam syurga Allah, kita mesti mati terlebih dahulu. Selagi mana kita tidak mati, selagi itulah kita tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana untungnya dengan berlakunya kematian. Dan bila berlakunya kematian, yang ketiganya ialah dia menebus segala dosa-dosa kita. Kita mati itu sendiri penebus segala dosa. Yang menyebabkan orang mukmin bila dia berhadapan dengan kematian, dia membawa keuntungan. Dia bukan membawa kerugian, tidak. Tetapi dia membawa keuntungan. Kerana apa yang untung bagi orang mukmin ini bila berlakunya kematian? Untungnya di kalangan orang mukmin ini, bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapati dalam kehidupan dia, dia akan dapati dalam perjalanan dia akan datang nanti, tidak ada lagi dosa-dosa. Untuk besar. Yang menyebabkan orang mukmin ini, dia rasa bila mati itu satu keutamaan. Bila dapat kematian ini, satu kegembiraan dalam kehidupan kita. Kerana apa dia? Kerana bila kita mati, kita akan dapat tebus segala dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, kematian ini menjadi kerehatan bagi orang mukmin. Ini kelebihan disebut demikian. Dalam hidup kita ni, bila kita menghadap depan Allah, kita mati, maka kita akan dapat keuntungan-keuntungan, dapat kelebihan-kelebihan yang banyak. Ya Allah bagi, itu kerehatan setelah mana kita berlakunya kematian pada kita. Hari ini kita sambung lagi perbincangan dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah ini pada muka surat 26. Dalam pengajian yang saya sentiasa baca kepada penduduk-penduduk U10 di Masjid Ar-Rawdah ini. Lalu hari ini kita sambung lagi pada muka surat 26. Ibnu Asakir menuturkan bahawa Dhunnun al-Misri pernah mengatakan bahawa kerinduan itu berada pada posisi dan darjat yang tertinggi. Siapa-siapa yang merindui, dia mula dihinggapi dengan perasaan kerinduan,
maka dia berada pada kedudukan yang tertinggi dalam hidup dia. Jika seorang hamba telah mencapainya, dia akan melangkah menuju kematian. Siapa-siapa yang dia capai dah darjat kerinduan yang amat sangat kepada Allah, dia akan cuba untuk berusaha mendapatkan yang namakan dengan, dia akan dalam hidup dia akan cuba untuk melangkah menuju kematian. Maksudnya apa dia? Biasanya orang-orang yang dah lama dah hidup atas dunia, bila dia dah lama dah hidup, dia melalui ranjau-ranjau perjalanan hidup ini. Dia melalui banyak ujian-ujian dalam hidup ini. Kemuncak dia nak apa dia? Dia nak berjumpa dengan Allah. Kemuncak dalam hidup orang mukmin ini, dia nak untuk dia berjumpa dengan Allah. Lalu dia bagaimana untuk nak berjumpa dengan Allah? Hidup dia tu, dia tak rasa lagi nikmat dengan dunia. Dia cuba melangkah untuk kehidupan dia ke akhirat Allah. Masa dia pun tak sabar-sabar untuk dia nak menghadap depan Allah. Kita berjumpalah orang-orang yang macam ni kan. Bila dia dekat dia dalam keadaan yang dia semakin dia berusia dalam hidup dia, semakin dia rasa tak bernilai lagi dengan dunia. Dunia ni tak ada apa-apa dah dalam hidup dia. Yang dia nampak ialah bila dia menghadap di hadapan Allah, dia akan berjumpa dengan kematian. Bila dia berjumpa dengan kematian, lepas pada itu dia berjumpa dengan Allah. Yang menyebabkan dia akan rasa seronok yang amat sangat dalam kehidupan dia. Sebagai wujud rasa rindunya kepada Tuhannya, serta rasa cinta pada pertemuan dan perjumpaan langsung dengan Tuhannya. Ini orang mukmin. Orang mukmin dia akan jadi demikian. Dia akan rasa seronok, dia akan rasa gembira, dan dia akan dalam keadaan pada diri dia cinta pada pertemuan dan perjumpaan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan kisah daripada Utbah Al-Khawlani, as-sahabi radhiyallahu anhu, pernah diceritakan kepadanya bahawa Abdullah Ibnu Abdul Malik pernah pergi untuk menjauhi penyakit taun. Dia pernah melarikan diri daripada untuk menjauhi penyakit taun. Lalu dia berkata, sesungguhnya kita ini berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Allah. Saya tidak mengerti bahawa saya tetap hidup hingga saya mendengar hal seperti itu. Bukankah saya pernah memberitahu kepada kamu beberapa hal yang dialami oleh saudara-saudara kita? Pertama, pertemuan dengan Allah Ta'ala lebih disukai oleh mereka daripada kehidupan ini. Ini gambaran saudara-saudara kita. Saudara-saudara orang Islam ni, dalam hidup dia suka dengan berjumpa dengan Allah. Maknanya kenapa demikian? Kedua, mereka sama sekali tidak takut dengan musuh. Baik mereka musuh itu sedikit ataupun ramai. Ini sifat orang mukmin sebelum daripada ni. Orang mukmin ni, dia suka untuk pertemuan dengan Allah. Yang kedua, dia tidak takut dengan musuh. Wallahu ahaqqu an takhshah. Allah lah yang berhak untuk kamu rasa takut. Bukan kamu rasa takut dengan musuh kamu, tidak. Ketiga, mereka tidak takut pada kemiskinan di dunia. Orang mukmin ni, dalam hidup mereka tak rasa takut terhadap kemiskinan hidup di dunia ini. Yang kemudian mereka semua yakin bahawa Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Ini gambaran bagaimana hebatnya orang mukmin. Mereka yakin dalam hidup kita ni, rezeki ni siapa yang bagi? Allah yang baginya. Oleh yang demikian, mereka tak takut jatuh miskin ke, dalam keadaan sukar ke, dan bagaimana pada mereka, kerana mereka tahu Allah Subhanahu Wa Taala pemberi rezeki dalam kehidupan ini. Yang keempat, jika datang pada mereka penyakit taun, mereka tidak melarikan diri hingga Allah menentukan apa yang telah menjadi ketetapan untuknya. Ini yang keempat, mereka ni tak lari daripada taun. Maknanya berlakunya, datangnya taun yang menyerang mereka, mereka tak rasa takut. Kerana apa dia? Kerana mereka tahu bahawa Allah lah yang menentukan ketetapan. Sama ada mati ke tak mati di kalangan mereka tersebut. Sama dengan kita lah. Zaman kita ni dipanggil COVID. Kita lari ke tak lari daripada COVID. Ramai di kalangan kita cuba melarikan diri. Berfikir macam mana nak larikan diri daripada terkena COVID. Padahal kita duduk kekal di rumah kita. Kita duduk di kawasan kita itu. Jangan kita bergerak ke mana-mana, maka itu menunjukkan kita ni yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Hilyah, Abu Nu'aim menuturkan kisah daripada Ibnu Abdur Rabihi bahawa dia pernah berkata kepada Makhul, apakah kamu mencintai syurga? Dia tanya pada Makhul,
Kamu cintai tak syurga? Lalu, siapa yang tidak menginginkan syurga? Jawabnya makul. Makul tanya balik. Siapa yang tak nak pada syurga? Orang yang hidup atas dunia ni, tanyalah pada mereka jahat macam mana pun, mesti mereka nak pada syurga. Mereka nak kepada yang kedudukan yang disebut dengan syurga itu. Lebih lanjut, ia mengatakan, jika demikian, cintailah kematian. Lalu disebut oleh dia, kalau betul kamu nak pada syurga, cintailah kematian. Kerana kamu tidak akan melihat syurga sehingga kamu mati. Bila kamu mati, baru kamu berjumpa dengan syurga. Selagi mana kamu tak mati, kamu tak berjumpa dengan syurga. Oleh kerana kamu nak dapatkan syurga, maka kamu nak jumpa dengan yang disebut dengan nikmat syurga lepas pada mati. Itu sebab itulah orang mukmin ini, orang yang hidup dia merindui kepada saat dia berjumpa dengan Allah. Dia rasa gembira kalaulah Allah panggil dia, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala jemput dia dalam keadaan yang dalam keadaan dia bersiap sedia untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang mukmin. Kerana dia tahu lepas pada dia mati, dia berjumpa dengan syurga. Ini sifat orang mukmin. Abdul Rahman bin Yazid Ibnu Jubair menerangkan bahawa Abdullah Ibnu Abi Zakaria pernah mengatakan, seandainya aku diminta untuk memilih antara hidup 100 tahun dengan penuh ketaatan pada Allah berbanding kematian pada hari ataupun saat sekarang ini, nescaya aku akan memilih mati yang pada hari ataupun saat sekarang ini, kerana kerinduanku kepada Allah, Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh. Ada orang yang sebut demikian. Orang sebut, dia kata, kalaulah diberi peluang untuk hidup 100 tahun lagi dalam taat, 100 tahun lagi dalam taat, ataupun mati sekarang, mana yang kamu nak? Mati sekarang dan kamu menghadap depan Allah, mana kamu nak? Dia kata mati sekarang lebih baik daripada hidup 100 tahun walaupun dalam taat. Kerana apa dia? Tak sabar-sabar untuk nak berjumpa dengan Allah. Lepas pada mati, berjumpa dengan Allah. Ini orang mukmin. Orang mukmin ni, dia akan jadi demikian dalam hidup dia. Bila dia tahu, di sebalik kematian ini ada pertemuan. Yang disebut dengan pertemuan siapa dia? Pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan Rasulnya, dan pertemuan dengan hamba-hamba Allah yang saleh, yang telah meninggal dunia sebelum daripada ni. Lebih baiklah mati sekarang daripada mati dalam keadaan 100 tahun lagi. Dalam keadaan taat. Tapi nak sebutnya, nilai hidup di dunia ini sudah tidak bernilai bagi mereka dibandingkan dengan hidup lepas pada mati, waktu mana menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang-orang yang dalam hidup dia ni, dia nampak akhirat. Dibandingkan dengan orang yang hidup dia nampak terhadap dunia. Orang yang nampak terhadap akhirat, dia akan gambarkan pada diri dia, nikmat akhirat itu jauh lebih nikmat daripada hidup di atas dunia. Tapi kita ni kan, kita nampak hidup atas dunia ni nikmat. Sedapnya makan roti canai, sedapnya makan pada kita dengan tom yum malam-malam. Kita rasa sedapnya borak dengan kawan-kawan. Tu kita. Tapi sebenarnya dalam Islam ni, hidup dalam keadaan yang kita nampak akhirat itu, nikmat dalam kubur tu jauh lebih nikmat daripada segala-gala nikmat yang hidup di atas dunia ini sendiri. Allahu Akbar. Sebab tu dalam orang yang hidup dia sentiasa berfikir tentang akhirat Allah, dia nampaklah benda demikian. Tapi orang yang hidup berfikir tentang dunia, dia nampak dunia lah. Sepanjang dia hidup di atas dunia ni, dia nampak nikmat dunia, dia nampak nikmat tidur, nikmat bersama suami isteri, nikmat apa dia? Nikmat untuk dia bercakap, nikmat untuk dia makan, nikmat dia untuk berjalan. Kerana dia nampak nikmat untuk dunia. Tapi orang yang nampak nikmat dalam kubur tu jauh lebih nikmat daripada dunia, dia tak sabar-sabar untuk mati. Bila sebut saja tentang mati, gembira dia, alhamdulillah kalau aku dapat matilah. Sukanya aku. Kerana apa dia? Kerana dia sentiasa mempersiapkan diri dia untuk nak hidup lepas pada kematian dia itu sendiri. Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir dalam At-Tarikh menuturkan bahawa Ahmad Ibnu Abi Al-Hawari berkata, saya pernah mendengar Abu Abdillah An-Nabaji mengatakan, seandainya aku disuruh memilih antara dunia ini menjadi milikku sejak aku diciptakan dan menikmati segala isinya secara halal dan tidak diminta pertanggungjawapan pada hari kiamat kelak,
dengan kematianku saat ini, nescaya aku akan memilih kematianku sekarang. Tidakkah kamu ingin bertemu dengan zat yang kamu taati? Tengok orang yang dia nampak akhirat. Bila dia nampak akhirat dibandingkan dengan dunia, dia akan mula sebut, dia gambarkan pada dia gambarkan di saat mana dia bertemu dengan Allah itu jauh lebih baik daripada dia hidup di atas dunia ini. Bila dia hidup di atas dunia ni, dia tak rasa nikmat-nikmat atas dunia ni, segala nikmat yang dikecapi ini hanya bersifat sementara. Tetapi bila kita masuk dalam kubur, berada dalam kubur, nikmat dalam kubur tu jauh lebih nikmat daripada hidup di atas dunia ini. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sebut, kematian itu adalah kafarah, penebus dosa bagi setiap Muslim. Kita ni kan, dalam hidup kita ni tak ada orang yang tak buat dosa. Semua buat dosa. Bagaimana untuk nak kafarah terhadap dosa kita? Salah satunya mati. Bila kita melalui saat sakarat itu, maknanya Allah telah menebus dosa-dosa kita. Menebus dosa. Kafarah terhadap dosa-dosa kita. Bila kita menghadap depan Allah, tak ada lagi dosa-dosa. Itu cara demikian. Satu, ada orang yang dia melalui saat sakarat yang sukar pada diri dia. Kalau kita tanya, kenapa sukar pada diri dia untuk dia melalui saat sakarat ini? Jawabnya kerana untuk nak menebus segala dosa-dosa dia di atas dunia. Lalu Allah jadikan di penghujung perjalanan hidup dia tu, saat mana dia nak menghadap depan Allah, Allah kafarah segala dosa-dosa dia. Itu cara demikian. Ni nak suruh gambaran pada seorang mukmin, bila dia mati, dia dah tak ada lagi dosa. Sebab tu dalam Islam dia ajar bahawa bila kamu mati, dia kafarah dosa-dosa pada diri kita. Ni ingat kelebihan pada diri kita demikian. Kelebihan kematian dipanggil. Kalau orang tanya, mati itu apa kelebihan? Kafarah dosa. Mengkafarah dosa kita melalui sakarat. Bila kita start kena sakarat tu, Allah kafarah, Allah buang dosa-dosa kita, sehingga bila kita masuk dalam kubur tak ada lagi dosa. Mana kita nak? Mati bawa dosa ke ataupun mati di kafarah dosa? Tentulah kita nak kafarah dosa. Allah buang segala dosa-dosa di dunia. Kemudian waktu mana kita masuk dalam kubur, kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih dosa-dosa kita, dan yang tinggal ialah yang disebut dengan pahala-pahala yang kita buat sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Sebab tu orang kafir, kadang-kadang kan kita tengok orang kafir dekat nak meninggal dunia, mudah dia nak meninggal dunia. Bila tanya kenapa Allah permudahkan, nampak orang kafir kan, bila dekat nak meninggal dunia, 1, 2, 3, mati terus. Misal contohnya, orang kafir, kita tanya kenapa mudah sangat? Mati husnul khatimah ke? Tak. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kemudahan kematian dia kerana Allah telah balas segala kebaikan-kebaikan dia waktu mana dia hidup, saat mana dia dekat nak menghadap depan Allah. Sakarat dia jadi mudah. Lalu dia mati, yang berbaki pada dia ialah dosa-dosa yang ada pada diri dia. Kebaikan dia tu dibalas saat sakarat. Bila dia masuk dalam kubur, dia tak boleh lagi untuk dia nak minta dengan Allah. Ya Allah, aku ada lagi kebaikan. Aku pernah buat begini, aku pernah buat begini. Allah balas semua kebaikan, kekufuran yang dia buat atas dunia. Dia buat benda yang baik. Kan ada juga orang kafir ni dia bersedekah. Ada juga orang kafir ni bila dia buat amalan-amalan atas dunia ni yang baik-baik tu, Allah balas dekat nak mati. Tapi orang mukmin, ada orang mukmin bila dekat nak meninggal dunia, dia jadi susah. Kita tengok susah dia meninggal dunia. Sebenarnya apa dia? Allah sedang kafarah segala dosa-dosa dia, supaya bila dia menghadap depan Allah, pahala-pahala saja yang berbaki untuk dia menghadap depan Allah. Kita kena faham konsep bagaimana Islam membalas. Islam membalas setiap balasan-balasan. Mana kita nak? Balas di dunia ke kita dibalas di akhirat? Lebih baiklah dibalas di dunia dibandingkan dibalas waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qurtubi mengatakan yang demikian kerana di dalam kematian si mayat merasakan rasa sakit saat mana dan penderitaan. Melalui proses kematian ni, Imam Qurtubi kata semua orang sakit. Sakit melalui saat itu. Rasa sakit dan penderitaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang muslim menderita sakit sama ada tertusuk
duri ataupun yang lebih besar daripada itu, melainkan Allah akan menghapuskan sejumlah keburukan pada dia. Maknanya orang Islam ni, bila dia terkena musibah, Allah sedang mengkafarah dosa dia. Kalau dia tertusuk duri sekalipun, dia ada buat dosa tu, Allah kafarah dosa dia. Allah bersihkan dia daripada dosa tadi. Lalu apa yang kita tentang kematian itu? Mengapa kita lawan terhadap kematian itu? Yang sakaratul maut itu lebih sakit daripada ditikam oleh pedang dengan 100 kali tusukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kena sakarat, Rasulullah kata, macam kamu kena tikam 100 tusukan mata pedang di tubuh badan kamu itu sendiri. Allahu Akbar. Ibnu Al-Mubarak dalam Az-Zuhdi dan Ibnu Abi Ad-Dunya menerangkan bahawa Masruq mengatakan, aku tidak menginginkan sesuatu pun seperti seorang mukmin yang berada dalam lubang kubur. Sesungguhnya dia telah selamat daripada azab Allah dan sedang beristirahat daripada penderitaan di dunia ini sendiri. Ini pun satu juga. Katanya Masruq, dia sebut bahawa aku tidak menginginkan sesuatu pun seperti seorang mukmin yang berada di dalam lubang kuburnya. Yang aku nak ialah macam orang mukmin yang berada dalam lubang kubur. Kalau orang tanya, kamu nak apa wahai Masruq? Aku nak macam orang mukmin dalam kubur. Bila ditanya pada dia, kamu nak apa dia? Sepanjang kamu hidup atas dunia ni. Dia kata tak, aku nak orang mukmin dalam kubur. Macam mana orang mukmin dalam kubur? Dia telah selamat daripada azab Allah dan dia sedang beristirahat daripada kepenatan hidup di dunia. Penderitaan hidup di atas dunia ni, orang bila menjadi orang mukmin, kita menghadap di depan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, rasa rehat je daripada penat. Hidup atas dunia ni kan penat. Saya sebut banyak kali dah. Buat amal ibadah ni penat. Sembahyang ni penat. Puasa ni penat. Zakat ni penat. Haji ni penat. Ni dengar ceramah ni pun penat. Lepas tu lalu pula nombor akaun bank kat depan tu. Lagi penat. Nak sebutnya penatnya kita. Di kalangan kita demikian. Bila kita penat, bagaimana untuk rehat pada diri kita? Bila kita masuk dalam kubur. Orang mukmin, bila dia berada dalam kubur, dia mula berehat daripada kepenatan hidup sepanjang hidup di atas dunia ini. Ibnu Al-Mubarak mengisahkan bahawa Al-Hasan bin Malik mengatakan, kami pernah berbincang-bincang dengan Aifa bin Abdah, sementara bersamanya ada Abu Atiyah Al-Mazbuh. Mereka saling bercerita tentang kenikmatan. Kemudian ia bertanya, siapakah orang yang paling merasai kenikmatan? Di kalangan sahabat-sahabat ni ataupun tabi'in ini, mereka duduk je, mereka akan tanya, sebenarnya orang yang mengecapi nikmat ni siapa? Yang dapat nikmat-nikmat ni. Yang sebenarnya nikmat-nikmat ni apa dia? Nikmat. Dalam hidup kita ni, kalau kita cerita tentang nikmat, siapa yang paling merasai kenikmatan? Lalu dijawab, orang-orang menjawab si fulan dan si fulan. Orang pun mula sebut, oh tu rumah besar tu, orang tu dapat nikmat lah tu. Tu tengok orang kereta mewah tu, orang dapat nikmat lah tu. Tu tengok orang yang makan sedap tu, orang dapat nikmat lah tu. Masing-masing mula sebut orang tu, orang tu. Aifa lalu bertanya, apakah yang kamu ucapkan tadi? Abu Atiyah menjawab, aku memberitahu engkau bahawa yang lebih merasai nikmat berbanding si fulan adalah jasad orang mukmin yang terbujur di lubang kubur. Sungguh dia telah aman daripada azab, katanya sebut. Lalu dijawab oleh Abu Atiyah ni, dijawab tersebut, dia kata, orang yang paling nikmat sebenarnya siapa? Orang mukmin dalam kubur tu. Orang mukmin dalam kubur, saat mana dia dalam kubur, dia tidak diazab lagi oleh Allah. Dia mula berehat daripada segala kepenatan dia di dunia. Di saat itulah dia menikmati. Nikmat. Orang paling nikmat ni bukan orang yang rumah besar. Orang yang paling nikmat ni bukan orang yang kereta mewah. Orang paling nikmat ni bukan orang yang makan sedap. Tak. Tapi yang paling nikmat dalam hidup ni siapa? Orang mukmin yang terbujur kaku di dalam kubur. Yang sedang menikmati segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita. Allahu Akbar. Orang yang nampakkan akhirat dibandingkan dia nampak dunia. Kita ni sibuk mengejar nikmat dunia.
tak nampak kejaran nikmat akhirat. Sedangkan yang terbujur kaku tu dalam kuburan itu, kita kata itu terseksa dia, tak boleh berjalan ke mana. Tak. Orang yang dalam kubur tu, orang mukmin, bila dia dalam kubur, dia menikmati. Malaikat-malaikat bawa datang makanan-makanan yang indah. Bagi pada dia pakaian-pakaian yang indah. Kehidupan dia jauh lebih dinikmati dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Muharib Ibnu Disar menuturkan, Khaisamah pernah bertanya kepadaku, apakah kematian yang mengembirakan kami? Aku menjawab, tidak. Ditanya, apakah kematian itu mengembirakan kamu? Lalu dia jawab, tidak. Dia lantas berkata, aku tidak pernah menjumpai seorang yang tidak merasa suka dengan kematian kecuali orang kurang siuman. Disebut demikian. Ni maknanya pelik kamu ni. Tak nak mati. Orang tanya pada dia, kematian itu mengembirakan kamu? Tidak. Dia kata, tak mengembira. Dia kata, lalu dijawab balik. Lalu dia berkata, aku tidak pernah menjumpai seorang pun yang tidak merasa suka dengan kematian. Orang-orang alim, dia jumpa dengan orang alim, tanya orang alim, semua orang-orang alim akan kata apa dia? Suka mati ni, suka mati. Seronok mati. Kenapa? Kalau yang tak seronok mati tu orang kurang siuman dia. Orang tak ada akal lah. Gila dah tu. Bahasa yang mudahnya. Orang gila ni, dia tak suka mati. Tapi manakala, gila apa dia? Gila terhadap dunia. Gila terhadap dunia. Kita kata tu orang gila tu. Dia tak kisah pun dengan sakit demam dia. Dia tak kisah pun terhadap kehidupan dia. Tak, bukan orang gila tu. Orang gila dunia dipanggil. Orang gila dunia ni, dia tak nak mati. Cerita tentang bab mati pun dia tak nak. Bahkan dia jadi benci orang cerita tentang bab mati. Tapi bagi orang yang hidup dia nampak tentang nikmat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa seronok pada diri dia. Dengan sebut saja tentang kematian, kegembiraan yang besar dalam kehidupan dia. Dengan lafaz yang berbeza. Abdullah ibn Ahmad dalam Zawaiduz Zuhul berkata, sesungguhnya hal itu adalah kekurangan engkau yang sangat besar. Bila kamu tak nampak tentang kelebihan lepas pada kematian, itu tanda kamu ada kekurangan yang besar dalam hidup kamu. Orang yang tak nampak kehidupan lepas pada kematian, dia nampak bahawa hidup dia untuk di dunia saja. Orang ni di antara kelemahan yang besar yang dilalui dalam hidup dia. Yalah, kalau kita tengok kan, orang yang tak semayang, orang yang tak tutup aurat, orang yang dia nak apa dalam hidup dia? Orang yang dalam hidup dia sebegitu, benar apa yang dia dapat? Dengan dia tak semayang, tidaklah menjadikan dia untung. Dengan dia tak tutup aurat, tidaklah menjadikan dia cantik. Dengan dia meminum arak, tidaklah menjadikan dia bahagia. Tidaklah menjadikan kehidupan dia lebih tenang. Buat je maksiat, tidak menenangkan dalam hidup. Tapi kenapa ada orang-orang yang sebegitu di atas dunia? Kenapa? Dia pemikiran dia singkat. Dia nampak hanya untuk dunia saja. Dia tak nampak kehidupan dia lepas pada mati. Bila lepas pada dia masuk dalam kubur, benda apa yang dia akan kena lalui lagi. Dan dia orang yang nampak lepas pada dia masuk dalam kubur nanti, dia nampak dapat nikmat-nikmat yang jauh lebih banyak daripada dunia ini. Pada diri dia ni, dia akan rasa bahawa hidup dia ni mesti dijaga perintah Allah. Mesti dia taat. Bila dia boleh jaga, dia taat dalam hidup dia, dia akan dapat nikmat lepas pada kematian dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan bahawa Abu Abdurrahman berkata, ada seorang yang berkata di majlis Abu Awar Al-Silmi, demi Allah, Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kematian. Allah tak menciptakan apa yang dicintai, yang sepatutnya dicintai. Orang kita dicinta pada siapa? Cinta pada yang disebut sesama makhluk. Dia cinta pada orang nampak cantik ni. Dalam Instagram dia pun nampak cantik, dalam Facebook dia pun nampak cantik, dalam TikTok dia pun nampak berjoget molek. Misal contohnya. Dia rasa demikian. Oh, ni cantik ni, sesuai yang ni. Lepas tu dia sibuk pula. Dia mengulang kata hidup janda misal contoh. Dia jadi demikian. Dia nampak yang tu je pada diri dia. Dia tak nampak di sebalik nikmat yang sebesar ini bukan untuk dunia, tetapi nikmat yang paling besar bila kita masuk dalam kubur nanti. Nikmat dalam kubur nanti. Demi Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kematian. Dia sebut demikian.
Segala benda yang Allah cipta di atas dunia, segala benda yang di atas yang aku hadapi dalam hidup ni, tak adalah yang paling aku sukai dalam hidup aku ialah yang disebut dengan kematian. Bila disebut tentang kematian, Abu Awar kemudian berkata menjadi orang seperti kamu adalah lebih aku sukai daripada unta merah. Dia sebut pada orang dalam kubur, menjadi orang seperti kamu ni jauh lebih aku cintai daripada aku dapat kereta BMW, Lamborghini dan sebagainya. Aku lebih suka daripada itu dibandingkan berada di atas dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Safwan Ibnu Sulaim berkata, di dalam kematian itu terdapat masa beristirahat bagi orang mukmin dan berbagai penderitaan dunia daripada berbagai penderitaan dunia. Bila kamu mati, wahai orang mukmin, masuk dalam kubur, berehatlah kamu. Berehat gitu. Kita ni kan ramai mana orang nak duduk tepi pantai, santai je. Ramai mana orang nak tengok air terjun. Air yang terjun, santai je, konon-kononnya. Ramai mana orang yang nak duduk kawasan yang lapang, luas, yang cantik dan indah. Dia nak santai saja, tak nak fikir tentang kehidupan. Jangan. Ni dunia. Dunia ni bukan tempat santai. Tempat santai bila? Dalam kubur. Orang mukmin. Orang mukmin bila masuk saja dalam kubur, dia akan rasa kenikmatan yang besar bila dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup dia. Dan daripada penderitaan hidup di dunia. Hidup di dunia ni penuh dengan penderitaan. Meskipun kematian itu mengandungi kedukaan dan kepayahan. Walaupun kematian, kita melalui kematian tu, melalui yang disebut dengan kedukaan. Dukalah orang yang hidup dengan kita sebelum daripada ni. Semua dia kata, tak ada dah orang ni. Duka sekejap di kalangan keluarga kita. Dukalah seketika orang yang berada sekeliling kita. Kedukaan saat mana kematian kita. Tetapi kita dalam keadaan kegembiraan untuk mendapat kenikmatan lepas pada kematian kita dengan syarat kita taat sepanjang kita hidup di atas dunia. Atas dunia ni taat, jaga je perintah Allah. Bangun tahajud malam, solat, jaga, tutup aurat. Kemudian dalam masa yang sama, kita ni menyambungkan silaturahim, jauhkan daripada permusuhan, jaga semua tubuh badan kita daripada demikian. Lalu kita akan dapat kenikmatan bila kita menghadap depan Allah. Di saat mana hidup di atas dunia ni penuh dengan kesulitan dan kepayahan. Payah kita hidup atas dunia ni. Nak cari rezeki payah. Nak berumah tangga pun payah. Dapat zuriat pun payah. Kemudian menyusun kehidupan kita ni pun payah. Segala hidup kita ni kepayahan. Lalu Allah jadikan kerehatan saat mana kita menghadap di hadapan Rabbul Jalil. Muhammad Ibn Ziyad menuturkan, aku pernah mendengar daripada beberapa orang yang bijak yang mengatakan, bagi orang yang berakal, kematian itu lebih mudah daripada ketergelinciran seorang ulama yang cuai. Ada juga alim ulama kata, mati dalam keadaan husnul khatimah, menghadap depan Allah, dalam keadaan yang kita betul-betul jaga syariat Allah, itu lebih mudah daripada kita jadi ulama di atas dunia, jadi orang soleh, tapi tergelincir daripada syariat Allah. Ada orang yang demikian. Orang-orang alim yang bila orang bagi duit pada dia, bila bagi duit pada dia untuk dia bangunkan sesuatu, dia buat sesuatu, dia ambil masuk dalam poket dia. Masuk dalam poket dia. Ada juga yang jadi demikian. Dia ambil keuntungan. Misal contoh, ada yang jenis menipu, buat dah umrah tapi bagi rasuah. Buat nak haji, bagi rasuah, nak suruh dapatkan tempat haji dan sebagainya. Maknanya apa dia? Orang ni dalam hidup dia tergelincir. Dengan agama dia tergelincir dalam hidup dia. Ramai orang yang jadi demikian. Kegelinciran ulama yang cuai. Sufyan berkata bahawa pernah dikatakan kematian itu adalah istirahat ahli ibadah. Sufyan Ats-Tsauri dia sebut, bila mati saja seorang anak Adam ini, maka berehatlah dia daripada ibadah dia yang melelahkan sepanjang dia hidup di atas dunia. Lalu dia mati masuk dalam kubur, masa dia berehatlah daripada kepenatan hidup waktu mana dia hidup di atas dunia. Berakhirlah tajuk ini dalam pembincangan ini. InsyaAllah kita akan sambung mengati-mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kenapa kita diajar supaya ingat pada mati? InsyaAllah kita sambung pada perbincangan yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkati di kalangan kita.
untuk kita menjadikan semua di kalangan kita hamba-hamba Allah yang saleh, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.